Kuala Lumpur pada awal bulan November 2023 sedang tenggelam dalam suasana sibuk dan hiruk-pikuk beberapa bulan terakhir tahun ini di daerah Ceras. Sebagai sebuah kawasan bandar yang muda dan dinamik, denyut nadi kehidupan di sini terasa lebih kencang. Di Taman Maluri, dengan lorong-lorongnya yang berselirat dan deretan rumah sewa yang padat, menjadi tumpuan ribuan pekerja migran, pelajar, dan anak muda yang datang untuk membina kerjaya. Kehidupan terus berjalan, bising tetapi tanpa nama. Setiap orang hanya mengambil tahu hal masing-masing. Pintu bilik sewa yang satu ini ditutup, menjadi sebuah dunia yang terpisah sepenuhnya dari pintu bilik sewa di sebelahnya. Keadaan tanpa nama itu pada petang 10 November telah dipecahkan oleh satu suasana panik. Di ibu pejabat polis daerah Ceras, sepasang suami istri separuh umur dengan raut wajah yang susah bergegas masuk. Si suami ialah Encik Ismail dan istrinya Puan Aminah. Mereka bukan penduduk tempatan. Kesan terik matahari dan angin desa jelas terukir di wajah kedua-duanya. Sebaik sahaja melihat pegawai yang bertugas, Puan Aminah tidak dapat menahan tangisnya, hampir rebah. Encik polis, tolong selamatkan anak perempuan saya, Hidayah anak saya, dia hilang." Pegawai itu segera memapah Puan Aminah duduk dan menenangkannya. Encik Ismail, walaupun cuba kelihatan lebih tenang, tetapi tangannya yang menggigil dan suaranya yang serak turut mendedahkan ketakutan yang amat sangat. Beliau menjelaskan bahwa anak perempuannya, Cik Nurul Hidayah, 24 tahun, sedang menyewa sendirian di sebuah rumah sewa di lorong dalam di Taman Maluri. Cik Hidayah adalah kebanggaan seluruh keluarga, muda, cantik, dan cergas. Dia tidak bekerja di pejabat, tetapi menjalankan perniagaan sendiri, menjual kosmetik secara dalam talian melalui media sosial, WhatsApp, dan Facebook. Perniagaannya sangat maju. Setiap bulan, dia mengirim uang untuk membantu ibu bapaknya di kampung. Cik Hidayah seorang yang penyayang. Hampir setiap malam membuat panggilan video kepada ibu bapanya. Tidak pernah lupa. Namun, tragedi bermula 3 hari sebelumnya. Pada malam 7 November, seperti biasa, Cik Hidayah masih membuat panggilan video kepada ibunya. Dia bercerita, hari itu dia sangat penat menutup pesanan, baru saja menerima sejumlah besar wang tunai dari pelanggan borong dan bersedia untuk pergi mengambil stok baru keesokan harinya. Dia juga berpesan agar ibunya menjaga kesehatan sebelum menamatkan panggilan. Itu adalah panggilan terakhir. Keesokan harinya, 8 November, Puan Aminah menunggu, tetapi tidak menerima panggilan daripada anaknya. Dia berpikir mungkin anaknya sibuk, jadi dia mengambil inisiatif untuk menelpon anaknya. Telepon berdering, tetapi tiada siapa yang menjawab. Dia menelepon lagi, masih tiada jawaban. Menjelang malam, dia menelepon berpuluh-puluh kali. Telepon Cik Hidayah hanya mengeluarkan deringan hampa sebelum terputus secara otomatik. Pada hari kedua, 9 November, perasaan cemas benar-benar menyelubungi pasangan tua itu. Mereka menelepon anak perempuan mereka, tetapi kali ini bukan lagi deringan yang menyahut. Sebaliknya, suara otomatik yang dingin. Nombor yang Anda dial tidak dapat dihubungi. Telefon telah dimatikan. Mereka menelepon rakan-rakan Hidayah yang mereka kenali, tetapi tiada siapa yang tahu apa-apa. Naluri seorang ibu memberitahu ada sesuatu yang tidak kena. Sepanjang malam itu, kedua-dua suami istri tidak dapat tidur. Pagi ini, 10 November, tidak dapat menunggu lebih lama, Encik Ismail dan Puan Aminah segera menaiki bas ekspres terawal dari kampung ke Kuala Lumpur. Sebaik sahaja bas tiba di terminal Bersepadu Selatan, mereka menaiki teksi motosikal terus ke rumah sewa anak perempuan mereka. Lorong itu dalam dan lembab. Deretan rumah sewa itu mempunyai kira-kira 12 bilik. Bilik nombor 7 milik Cik Hidayah terletak hampir di hujung barisan.
Pintunya dikunci dari luar dengan mangga biasa. Mereka mengetuk pintu, memanggil nama anak perempuan mereka dengan hampa. "Hidayah, buka pintu untuk ayah dan ibu, nak." Bunyi bising itu membuatkan beberapa jiran ingin tahu, membuka pintu untuk melihat. Mereka berkata, mereka juga tidak melihat Cik Hidayah selama 2-3 hari, menyangka dia telah pulang ke kampung atau pergi bekerja di luar kawasan. Dalam keadaan terdesak, Encik Ismail terpaksa mencari tuan rumah sewa, merayu agar dia menggunakan kunci pendua untuk membuka pintu. Pintu bilik terbuka. Di dalamnya, segalanya terasa sejuk. Bilik itu tersusun rapi. Skuter, kenderaan Cik Hidayah masih elok diletakkan di dalam bilik. Tetapi pakaian pribadi dan terutamanya telefon bimbit yang sering digunakan untuk bekerja serta dompetnya telah hilang. Melihat motosikal anaknya masih ada, tetapi orangnya tiada, Puan Aminah rebah. Dia tahu pasti anak perempuannya tidak mungkin pergi jauh dengan sengaja tanpa membawa skuternya. Anaknya benar-benar telah ditimpa malang. Mereka tidak tahu apa lagi yang perlu dilakukan. Mereka membawa diri dalam keadaan hampir hilang akal terus ke ibu pejabat polis daerah Ceras untuk melaporkan kejadian itu. Menerima maklumat tersebut, polis daerah Ceras segera membuat kesimpulan bahwa ini adalah kes orang hilang dengan unsur-unsur yang luar biasa, bukan sekadar kes lari dari rumah. Mangsa adalah seorang gadis muda berusia 24 tahun, cantik, bekerja dalam perniagaan dalam talian, satu pekerjaan yang mempunyai banyak risiko tersembunyi. Arahan dikeluarkan, satu pasukan petugas dari Balai Polis Taman Maluri bersama-sama dengan pegawai perisik jenayah dari polis daerah segera dihantar ke rumah sewa untuk mengesahkan maklumat dan memeriksa tempat kejadian. Siasatan bermula. Para pegawai perisik mula mengambil keterangan daripada penghuni lain di deretan rumah sewa itu. Kebanyakannya menggelengkan kepala, mengatakan mereka tidak rapat, tidak ambil peduli. Penghuni di sini semua bekerja sepanjang hari, malam balik terus tutup pintu. Mana kami tahu hal rumah orang lain, kata seorang lelaki. Tetapi apabila pegawai perisik mengetuk pintu bilik nombor 6, bilik yang terletak betul-betul bersebelahan dan bertentangan dengan bilik mangsa Nurul Hidayah, seorang lelaki berusia lingkungan 30-an keluar. Lelaki itu kurus, mukanya cengkung, matanya dalam, memperkenalkan diri sebagai Azman, kini seorang penganggur. Apabila ditanya tentang Cik Hidayah, Azman kelihatan sangat terkejut dengan berita kehilangannya. Hilang? Azman membesarkan matanya. Mana mungkin, encik-encik silap ni. Pegawai perisik itu mengerutkan dahinya. Apa maksud awak? Keluarganya melaporkan sudah terputus hubungan selama 3 hari. Azman tiba-tiba ketawa, senyuman yang seolah-olah bersimpati. Ya Allah, pakcik-makcik kat kampung tu risau lebih agaknya. Hidayah tu tak hilang lah. Dia masih aktif macam biasa. Sambil berkata, Azman mengeluarkan telefon pintarnya yang usang, membuka aplikasi WhatsApp. Ni, dia menunjuk ke skrin. Akaun WhatsApp dia Hidayah Cosmetics ni. Status online masih menyala ni. Semalam saya masih nampak dia post barang jualan kat Facebook. Mungkin dia pergi ambil stok kat negeri lain atau keluar dengan teman lelaki nak bersendirian. Jadi dia matikan telefon dan sorot dari keluarga. Budak-budak zaman sekarang macam itulah, Encik. Keterangan Azman itu seperti air sejuk yang menyimbah pasukan penyiasat. Ia bercanggah sama sekali dengan kebimbangan keluarga mangsa. Seorang jiran penganggur, satu keterangan yang menegaskan mangsa tidak hilang tetapi hanya sengaja memutuskan hubungan dengan keluarganya. Keterangan ini, sama ada sengaja atau tidak, telah memesongkan arah siasatan ke satu cabang yang sama sekali berbeza.
Keterangan Azman, jiran sebelah, bagaikan seember air sejuk yang dicurahkan terus ke dalam kepanikan keluarga mangsa dan mengubah sepenuhnya penilaian awal pihak berkuasa. Kes kehilangan misteri dengan tanda-tanda jenayah, tiba-tiba berisiko menjadi kes biasa, lari dari rumah mengikut teman lelaki atau melarikan diri dari hutang. Para penyiasat saling berpandangan. Walaupun kata-kata Azman hanya spekulasi, butiran yang diberikannya, WhatsApp masih dalam talian, masih menyiarkan jualan, adalah maklumat siasatan yang sangat penting. Jika benar, ini bukanlah kes kehilangan jenayah. Awak pasti, seorang pegawai perisik jenayah bertanya lagi kepada Azman, matanya penuh selidik. Saya pastilah, saya pun selalu layan Facebook, nampak dia jual barang selalu. Kami kawan dalam WhatsApp, kalau dia online ke tak, saya tahulah. Entah-entah pakcik-makcik kat kamping tu tegas sangat, dia takut terus lari, kata Azman sambil mengaru kepala dengan riak wajah yang jujur. Pasukan petugas segera melaporkan kepada pasukan penyiasat khas. Asisten Komisioner Polis ACP Borhan, Ketua Polis Daerah Ceras yang mengetuai kes itu, segera memberi arahan. Hentikan pemeriksaan tempat kejadian di bilik mangsa, tumpukan pada siasatan teknikal. Hubungi segera pasukan jenayah siber. Saya mahu tahu dengan tepat, sama ada akaun WhatsApp dan Facebook bernama Hidayah Cosmetics masih aktif atau tidak, sahkan segera. Arahan dikeluarkan. Dalam masa kurang dari 1 jam, pakar teknologi tinggi telah memberikan jawaban dan ironinya, hasilnya sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Azman. Akaun media sosial Cik Nurul Hidayah bukan sahaja aktif, malah sangat aktif. Di laman Facebook pribadinya, tempat Hidayah menjual barang, siaran masih dimuat naik secara berkala sejak 2 hari lalu. Pada 8 November, satu siaran mempromosikan gincu krim baru. Pagi 9 November, satu lagi siaran tentang promosi serum. Malah dalam komen pertanyaan pembelian, akaun Hidayah Cosmetics masih menjawab, walaupun agak ringkas. Sila semak inbox, barang masih ada, penghantaran tambah RM10. Yang lebih mencurigakan adalah di WhatsApp. Apabila keluarga, rakan-rakan, dan juga pegawai perisik yang menyamar sebagai pembeli menghantar mesej ke akaun Cik Hidayah, mereka semua menerima balasan. Tetapi, gaya bahasanya bukan seperti biasa. Biasanya, Cik Hidayah membalas mesej dengan cepat dan ramah, memberi nasihat dengan bersungguh-sungguh. Tetapi selama 3 hari ini, akaun itu hanya membalas dengan ayat-ayat pendek yang mengelak. Sibuk, mesej saja, jangan call. Saya tak ada di rumah. Dan yang paling penting, apabila seorang rakan karib Cik Hidayah coba membuat panggilan video, akaun WhatsApp itu segera menolak dan membalas dengan satu baris mesej dingin yang memadamkan segala harapan. Aku kat luar kawasan ambil stok, lain tak elok, jangan call. Nanti balik KL aku cerita, jangan ganggu aku lagi. Semua maklumat ini diletakkan di atas meja ACP Borhan. Pasukan penyiasat khas menjadi keliru. Nampaknya kita telah terburu-buru, kata seorang ahli pasukan. Keluarga lapor hilang, tetapi subjek sendiri mesej jangan ganggu. Jelas ini adalah tindakan sengaja memutuskan hubungan. Hipotesis awal tentang kes jenayah serta-merta goyah. Arah siasatan terpaksa beralih ke cabang lain, cabang yang paling menyakitkan bagi keluarga mangsa. Cik Nurul Hidayah, 24 tahun, telah sengaja lari dari rumah. Para penyiasat yang berpengalaman dalam kes-kes sebegini mula membuat andaian bahwa gadis ini mungkin mempunyai masalah keuangan atau terlibat dalam hubungan cinta yang rumit. Mungkin dia bercinta dengan lelaki yang sudah berkawin, dan apabila hubungan mereka terbongkar, mereka berdua melarikan diri bersama. Tak mungkin Encik Ismail menghentak meja, matanya merah padam. Anak saya Hidayah, saya kenal dia. Dia takkan buat perkara macam tu. Dia sayang sangat pada kami. Kalau dia pergi mana-mana pun, dia akan telefon beritahu.
Tak mungkin dia mesej ringkas macam tu. Puan Aminah pula teresa-esa. Skuter tu, Encik. Skuter dia masih elok dalam bilik. Kalau dia pergi luar kawasan ambil stok, dia pergi dengan apa? Dia pergi dengan siapa? Dia tak akan tinggalkan skuter yang jadi punca rezeki dia macam tu. Butiran mengenai skuter yang masih di dalam bilik adalah satu percanggahan besar, tetapi para penyiasat juga cepat memberikan hujah balas. Sabar, Pak Cik. Kalau dia sengaja lari dengan orang lain, mungkin dia pergi dengan kereta. Kalau dah ada orang jemput dengan kereta, tinggalkan skuter tu perkara biasa. Hipotesis ini semakin mengukuhkan andaian tentang pelarian mengikut teman lelaki. Kes itu, dari fail jenayah, berisiko ditutup dan ditukar menjadi fail orang hilang sivil. Keluarga Hidayah berasa putus asa. Mereka merasakan diri mereka diabaikan, merasakan tiada siapa yang percaya kata-kata mereka. Anak perempuan mereka pasti telah ditimpa malang, tetapi mesej-mesej tanpa jiwa itu sedang menyembunyikan kebenaran. Tak, Encik Ismail bergumam, cuba memerah otak, mencari sekelumit harapan, sebarang butiran yang boleh meyakinkan polis. Dan kemudian dia teringat, kamera. Dia menjerit sambil memegang tangan seorang pegawai perisik. CCTV, di hujung lorong rumah sewa tu ada pasang CCTV keselamatan kawasan perumahan. Saya ingat lagi, tolonglah Encik, tolong periksa CCTV tu. Tengok anak saya sebenarnya pergi ke mana, dengan siapa, tolonglah Encik. Permintaan mendesak dari seorang bapa yang berduka itu membuatkan para penyiasat terpaksa berfikir semula. Lagipun, itu adalah prosedur siasatan yang wajib dilakukan. Jika Cik Hidayah benar-benar pergi dengan kereta, kamera akan merekamnya. ACP Borhan mengangguk. Baiklah. Pasukan petugas Balai Polis Taman Maluri segera berjumpa dengan ketua penduduk untuk mengumpul semua data dari cakra keras kamera keselamatan di lorong itu. Dapatkan data 4 hari terakhir dari 7 November hingga hari ini. Perintah diberikan. Satu pasukan petugas segera berangkat. Mereka masih tidak tahu bahawa rakaman video yang akan mereka perolehi bukanlah bukti sebuah pelarian, tetapi kunci yang akan membuka satu kebenaran yang mengerikan. Satu jenayah kejam sedang disembunyikan hanya beberapa langkah dari situ. Permintaan Encik Ismail, bapa yang sedang dalam keputusaan, telah menyebabkan pasukan penyiasat khas menangguhkan penutupan fail lari dari rumah. Walaupun hipotesis tentang pelarian cinta sangat tinggi, kamera keselamatan tetap merupakan bukti objektif yang tidak boleh diabaikan. ACP Borhan segera mengarahkan satu pasukan teknikal bersama polis dari Balai Taman Maluri untuk bekerja sama dengan ketua penduduk bagi mendapatkan data tersebut. Cakra keras kamera yang diletakkan di dalam sebuah kotak teknikal usang di Balai Raya segera diambil dan dibawa pulang ke ibu pejabat. Seluruh keluarga Cik Hidayah, Encik Ismail dan Puan Aminah juga diminta untuk menunggu di bilik menunggu Balai Polis. Mereka duduk di atas kursi keluli yang sejuk. Tangan mereka saling menggenggam erat. Mata terpaku pada pintu bilik teknikal forensik di mana nasib anak perempuan mereka akan ditentukan. Mereka berdoa, mereka berharap kamera akan menunjukkan anak perempuan mereka menaiki sebuah kereta mewah. Walaupun itu bermakna anak mereka telah tersilap langkah, sekurang-kurangnya dia masih hidup. Di dalam bilik teknikal, para pakar memulaikan kerja mereka. Data selama 4 hari, jumlah maklumat yang sangat besar dari sebuah kamera beresolusi rendah yang merekam lorong lembab itu 24 jam sehari. Tugas memainkan semula rakaman amat membosankan. Imej berlalu, pekerja kilang pergi shift pagi, kanak-kanak pulang dari sekolah, penjajah jalanan. Juru teknik memberi tumpuan pada garis masa yang penting, 7 November, hari terakhir keluarga dapat berhubung dengan Cik Hidayah.
Mereka memutarkan ke waktu petang. 5.50 petang, imej kamera merakam Cik Hidayah menunggang skuternya pulang, tangannya menjinjing sebungkus kecil makanan. Dia meletakkan skuter, membuka pintu bilik nombor 7 dan masuk. Semuanya kelihatan normal. Lorong itu perlahan-lahan menjadi gelap. Sekitar jam 6 petang, lampu jalan menyala. Imej kamera beralih ke mode inframerah, menjadi lebih kabur dan berbintik. Para penyiasat menumpukan perhatian. Dan kemudian, saat genting itu tiba. Di skrin, jam menunjukkan 7:01 malam pada 7 November. Berhenti, mainkan semula dengan perlahan, arah seorang penyiasat. Imej dimainkan semula dengan sangat jelas. Dari dalam bilik sewa nombor 7, pintu terbuka sedikit, satu susuk tubuh melangkah keluar. Itulah Cik Nurul Hidayah, tetapi dia tidak memakai pakaian kerja atau pakaian untuk keluar. Dia memakai sepasang baju tidur kain kapas nipis, jenis pakaian rumah. Di tangannya, dia memegang sebuah mangkuk seramik putih. Imej kamera merakam Cik Hidayah dalam baju tidurnya, memegang mangkuk, berjalan beberapa langkah melintasi laman tengah yang sempit di kawasan sewa itu. Dia menuju ke arah bertentangan, berhenti di hadapan pintu bilik nombor 6. Bilik nombor 6, bilik milik Azman, jiran penganggur itu. Cik Hidayah berdiri di situ sejenak, seolah-olah mengetuk pintu. Pintu bilik nombor 6 segera terbuka. Satu susuk tubuh lelaki, yang kemudiannya dikenal pasti sebagai Azman, muncul, tetapi hanya lengannya yang kelihatan. Cik Hidayah seolah-olah mengatakan sesuatu sebelum melangkah masuk sepenuhnya ke dalam bilik Azman. Pintu bilik nombor 6 tertutup rapat, 7:01 malam. Para penyiasat menahan nafas, mata mereka terpaku pada skrin. Mereka menunggu. Mereka menunggu adegan Cik Hidayah melangkah keluar. Mainkan laju 15 menit. Arah ACP Borhan yang turut berdiri memerhati. Imej berputar laju. 7:15 malam, 7:30 malam, 8 malam. Pintu bilik nombor 6 masih tertutup rapat, tidak pernah dibuka semula. Teruskan, 9 malam, 10 malam, 11 malam. Tiada sesiapa yang keluar dari bilik nombor 6. Mainkan laju sehingga tamat malam. Imej lorong itu sunyi sepi, tiada apa yang berlaku. 5 pagi, 8 November, imej lorong mula terang kembali. Para pekerja pertama mula mengeluarkan motosikal mereka untuk ke tempat kerja. Pintu bilik nombor 6 masih tertutup. 7 pagi, 8 pagi, para penyiasat mula berasa seram sejuk. Mainkan laju kesemuanya, ke 4 hari, kata ACP Borhan dengan suara serak. Beliau mula menyedari satu kebenaran yang mengerikan. Komputer mula memproses data dengan kelajuan tinggi. Juruteknik memainkan semula keseluruhan imej pada 8, 9 dan juga 10 November, sehingga saat mereka mengambil cakera keras itu, mereka melihat imej Encik Ismail dan Puan Aminah datang dengan cemas mengetuk pintu bilik nombor 7. Mereka melihat imej mereka sendiri, para pegawai polis, datang ke kawasan sewa untuk bekerja. Mereka melihat imej Azman melangkah keluar dari bilik nomor 6, dengan selamba berdiri bercakap, memberikan maklumat palsu kepada mereka. Tetapi sepanjang lebih 72 jam itu, sejak jam 7:01 malam pada 7 November, kamera keselamatan lorong itu tidak pernah merakam sebarang imej yang menunjukkan Cik Nurul Hidayah melangkah keluar dari bilik sewa Azman. Seluruh bilik teknikal itu menjadi senyap sunyi, satu kesunyian yang lebih menakutkan daripada jeritan. Seorang penyiasat muda dengan wajah pucat menoleh kepada ACP Borhan, suaranya bergetar. Lapor Tuan, Cik Hidayah, dia masuk ke bilik nombor 6, tetapi dia tidak pernah keluar. Kebenaran kini jelas terpampang, satu kebenaran yang dahsyat.
Cik Nurul Hidayah tidak pernah pergi ke negeri lain mengambil stok. Dia tidak lari mengikut teman lelaki. Dia telah hilang di dalam bilik sewa nombor 6, kurang dari 5 meter dari biliknya sendiri. Dan mesej-mesej WhatsApp, siaran-siaran Facebook selama 3 hari itu, ia tidak dihantar dari mana-mana negeri. Ia dihantar dari bilik sewa nomor 6 itu sendiri oleh jiran sebelahnya, Azman. Lelaki penganggur itu yang telah memberikan maklumat mengelirukan, yang sengaja memesongkan siasatan ke jalan buntu, dialah rantaian terakhir, titik penamat segala jejak. Azman dari seorang saksi yang prihatin, serta-merta menjadi suspek utama dan satu-satunya dalam kes pembunuhan, rompakan, dan penyembunyian jenayah yang amat lecek. Kembali ke rumah sewa, laung ACP Borhan. Kekeliruan awal telah bertukar menjadi kemarahan seorang komander yang telah diperdaya. Kali ini bukan untuk mengambil keterangan. Sediakan waran geledah segera, tangkap Azman walau apa cara sekalipun. Hanya beberapa menit selepas rakaman kamera keselamatan mendedahkan kebenaran, suasana di Ibu Pejabat Polis Daerah Ceras menjadi tegang. Hipotesis tentang pelarian mengikut teman lelaki telah lenyap, digantikan dengan kebenaran kejam sebuah kes pembunuhan. Mangsa tidak pernah pergi ke negeri lain, sebaliknya telah dibunuh dan mayatnya disembunyikan di bilik sebelah. Penjenayah kejam, Azman, masih berada di situ, malah sedang melakonkan drama licik untuk memperdaya keluarga mangsa dan pihak berkuasa. ACP Borhan segera mengeluarkan arahan, semua anggota polis jenayah dan forensik segera kembali ke tempat kejadian di Taman Maluri. Kali ini kita pergi untuk menangkap penjenayah, laksanakan perintah tangkapan dan penggeledahan segera terhadap Azman. Satu konvoi kenderaan polis senyap-senyap meninggalkan Ibu Pejabat tanpa siren, dengan pantas menghampiri lorong kecil itu. Pasukan dibahagikan kepada 2. Satu pasukan mengepung semua jalan keluar masuk kawasan rumah sewa. Pasukan kedua, diketuai oleh ACP Borhan sendiri, terus masuk ke dalam. Sasarannya ialah bilik nombor 6. Apabila anggota polis jenayah berpakaian preman tetapi dengan wajah tegang muncul di laman tengah, beberapa jiran menjengok keluar dengan rasa ingin tahu. Pintu bilik nombor 6 juga terbuka. Azman melangkah keluar dan, seperti yang dijangkakan oleh pasukan penyiasat, dia menunjukkan tingkah laku yang luar biasa. Dia tidak kelihatan takut atau cuba melarikan diri. Sebaliknya, dia kelihatan sangat bersemangat dan prihatin, seolah-olah dia sedang menunggu kedatangan semula polis. Encik-encik datang lagi. Azman menyapa dengan ramah. Dah ada berita tentang Hidayah ke, encik? Saya risau betul. Kesian pakcik-makcik tu. Semalam saya nampak mereka menangis teruk. Dia malah mengangkat telefon bimbitnya yang usang. Saya baru je guna Facebook pribadi saya siarkan gambar Hidayah untuk minta tolong orang ramai carikan dia. Harap-harap ada maklumat tambahan. Semua orang kat sini risaukan dia. Jiran penganggur itu sedang memainkan watak jiran yang baik hati dan prihatin dengan sempurna. Semangat yang keterlaluan ini, jika sebelum menonton rakaman kamera, mungkin akan membuat orang percaya. Tetapi kini, di mata para penyiasat yang sudah mengetahui kebenaran, tingkah laku ini hanya mendedahkan kelicikan yang mengerikan. Dia sedang cuba mencipta lebih banyak alibi, membuktikan bahawa dia juga adalah mangsa kebimbangan. ACP Borhan tidak banyak bercakap, dia memandang tepat ke mata Azman, pandangan yang tajam dan dingin, lalu menunjukkan waran geledah segera. Azman, kami mempunyai bukti yang cukup untuk mengesyaki awak terlibat secara langsung dalam kehilangan Cik Nurul Hidayah. Ini adalah waran geledah segera untuk bilik sewa awak, minta kerjasama awak. Senyuman mesra di wajah Azman membeku. Dia tergamam dan tergagap. Geledah? Kenapa?
kenapa nak geledah bilik saya? Saya cuma jiran. Saya dah bagi maklumat, tolong encik-encik. Kami tiada masa. Sila masuk ke dalam bilik dan saksikan. Tanpa menunggu Azman bertindak balas, anggota polis menolaknya masuk ke dalam bilik sewa nombor 6. Pada masa yang sama, pasukan forensik memulaikan kerja mereka. Bilik sewa Azman, yang tidak lebih dari 15 meter persegi, bersepah dan berbau hapak serta sisa makanan. Pakaian kotor bersepah, beberapa botol gir kosong terbiar di bawah katil. Gambaran tipikal seorang penganggur yang dibelenggu hutang. Malam itu, ACP Borhan bertanya, suaranya tegas. Jam 7 malam, 7 November, Cik Hidayah datang ke bilik awak buat apa? Azman, yang mukanya kini mula pucat, masih cuba berpegang pada skrip yang telah direkanya. Ya, ada. Pukul 7 malam tu dia ada datang. Dia datang nak pinjam sikit gula untuk masak ikan. Saya bagi dia, lepas tu dia terus balik. Saya sumpah, saya tak tahu apa-apa. Dia berbohong tanpa berkelip mata, tetapi dia tidak tahu bahawa pembohongan terus balik itu telah dibongkar oleh kamera keselamatan. Para pegawai forensik mula memeriksa. Mereka memeriksa bilik air, bawah katil, tiada apa-apa. Bilik itu terlalu kecil, tidak banyak tempat untuk bersembunyi. Dan kemudian, perhatian semua tertumpu pada satu objek yang sangat luar biasa di sudut dapur. Ia adalah sebuah peti sejuk beku jenis dada. Bukan peti sejuk mini, tetapi peti sejuk beku besar yang biasanya digunakan untuk menyimpan makanan. Fakta bahawa seorang lelaki penganggur yang tinggal sendirian memiliki peti sejuk beku sebesar itu sudah cukup aneh. Tetapi butiran yang paling mengerikan, butiran yang membuatkan semua penyiasat menahan nafas, adalah apa yang mengunci peti sejuk itu. Di sekeliling keseluruhan tepi penutup peti sejuk beku, Azman telah menggunakan segulung pita pelekat elektrik berwarna hitam, melilitnya berpuluh-puluh kali, menutupnya rapat, menguncinya seperti sebuah keranda. Kesunyian yang mematikan menyelubungi bilik itu. ACP Borhan menoleh kepada Azman. Lelaki itu kini tidak dapat berdiri teguh lagi. Dia menggigil, berpeluh seperti mandi, kedua-dua baris giginya bergetar. Apa ada dalam peti sejuk ni? ACP Borhan bertanya, suaranya sedingin ais. Makanan saya, Azman menjerit, suaranya pecah dan penuh panik. Saya beli banyak makanan, takut rosak, jadi saya lekatkan supaya kedap udara. Encik tak boleh buka, itu barang peribadi saya, encik tak ada hak. Reaksi gila Azman adalah satu pengakuan. Buka, arah ACP Borhan. Seorang anggota forensik mengeluarkan pisau khas, memotong lapisan pita pelekat tebal itu dengan satu gerakan pantas. Dengan bunyi klik, selak kunci terbuka. Pegawai itu dengan berhati-hati memakai sarung tangan, mengangkat penutup peti sejuk beku. Aliran udara sejuk keputihan bersama bau yang khas naik ke udara. Di dalamnya, peti sejuk itu penuh sesak. Di bagian atas terdapat beberapa ketul daging babi beku, beberapa bungkusan bebola ikan yang disusun untuk penyamaran. Keluarkan semua, arah penyiasat. Mereka menolak lapisan penyamaran di atas, dan kemudian mereka tergamam. Di bawah lapisan daging dan ikan itu adalah satu susuk tubuh yang tidak dapat disangka lagi. Mayat Cik Nurul Hidayah terbaring di situ, masih memakai baju tidur kain kapas nipis yang sama seperti yang direkam kamera. Tubuhnya telah dilipat, lututnya ditekan rapat ke dada, kedua-dua tangannya diikat ke belakang, disumbat ke dalam ruang sempit peti sejuk beku itu. Seluruh tubuhnya telah membeku sekeras ais diselaputi lapisan salju putih nipis.
Wajahnya yang cantik dan muda suatu ketika dahulu, kini pucat lesi dan berubah bentuk. Matanya masih terbuka luas, merenung ke atas penutup peti sejuk dalam kengerian yang teramat sangat sebelum dia mati. Sebaik sahaja penutup peti sejuk dibuka, Azman menjerit dengan suara yang bukan seperti manusia. Dia rebah ke lantai, kedua-dua tangan memegang kepala, seluruh tubuhnya mengejang, mulutnya berbuih. Sebelum gari besi sejuk itu dikunci di pergelangan tangannya, drama jiran yang baik hati, drama WhatsApp masih dalam talian, telah secara rasmi ditutup dengan satu kebenaran yang lebih kejam daripada apa yang boleh dibayangkan. Gari besi yang sejuk mengunci pergelangan tangan Azman, menamatkan segala penentangan. Sebaik sahaja mayat beku Cik Nurul Hidayah ditemui, seluruh sistem saraf si pembunuh runtuh sepenuhnya. Dia bukan lagi jiran yang licik dan prihatin atau penipu licik di media sosial. Dia hanyalah seorang yang gagal, gementar berhadapan dengan jenayahnya yang tidak terampun. Dia dibawa ke ibu pejabat polis daerah Ceras. Kesunyian berpanjangan sepanjang perjalanan. Dia tidak bercakap, tidak menjerit, hanya kedengaran giginya yang bergetar. Di dalam bilik soal siasat, lampu putih terang menyuluh wajah cengkung dan kosong Azman. Di hadapannya, ACP Borhan meletakkan dua bahan bukti di atas meja. Satu adalah telefon pintar milik Cik Hidayah, telefon yang digunakan Azman untuk pergi ke negeri lain. Kedua adalah gambar-gambar dari tempat kejadian, gambar peti sejuk beku dan mayat mangsa. Azman, 30 tahun, penganggur. ACP Borhan memulakan dengan suara tenang tetapi tegas. Bukti sudah terlalu jelas. Saya beri awak peluang terakhir untuk memberitahu kebenaran. Kenapa awak buat macam ni? Azman memandang kedua-dua bahan bukti itu. Dia melihat telefon yang telah mendedahkan perbuatan penyembunyiannya. Dia melihat gambar mayat. Dia tahu semuanya telah berakhir. Dia mula menangis. Bukan tangisan penyesalan, tetapi tangisan teresak-esak seorang pengecut yang sedar dia tiada jalan keluar lagi. Saya mengaku semuanya, katanya perlahan. Saya tak sengaja bunuh dia. Saya cuma nak ambil duit. Dan kemudian, Azman mula menceritakan keseluruhan jenayahnya. Satu jenayah yang berpunca dari kemalasan, perjudian, dan ketamakan yang tidak terhingga. Azman mengaku dia telah menganggur selama lebih setahun. Tanpa pekerjaan, dia terlibat dalam perjudian dalam talian dan hutangnya bertimbun. Setiap hari, dia terpaksa berhadapan dengan panggilan menuntut hutang daripada Ahlong. Dia terdesak, tetapi tidak mau bekerja, hanya mau sejumlah besar wang untuk memulaikan hidup baru. Dia tinggal bersebelahan dengan bilik Cik Hidayah dan tahu Hidayah menjual barangan dalam talian dengan sangat laris. Dia sering melihat penghantar barang datang dan pergi, mengutip uang tunai untuk Hidayah. Dia memerhati dan ketamakan mula bercambah. Dia tahu seorang gadis yang tinggal sendirian dan sering berurusan dengan wang tunai adalah mangsa yang mudah. Saya terdengar, Azman mengaku. Beberapa hari lalu, saya dengar dia, Hidayah, bercakap di telefon dengan ibunya. Dia beritahu baru dapat kutip wang jualan sebanyak RM10,000. Dia kata simpan wang tunai di rumah sebab esok nak pergi ambil stok baru. RM10,000. Jumlah itu seperti dadah perangsang yang terus meresap ke dalam otak seorang yang terdesak kerana hutang. Dia tahu dia mesti bertindak. Dia mula merancang. Dia tidak boleh merompak secara terang-terangan kerana Hidayah akan mencerit dan seluruh penghuni akan tahu. Dia perlukan satu alasan, satu peluang untuk masuk ke bilik Hidayah atau memancing Hidayah ke biliknya.
Malam itu, dia menceritakan malam takdir pada 7 November. Saya nampak dia balik. Saya tunggu. Saya tunggu sampai lebih kurang pukul 7 malam. Saya tahu waktu tu dia baru lepas mandi, tengah bersiap nak makan malam. Waktu paling leka. Saya dah bersedia. Dia berkata dia telah menyediakan sebatang alu besi pendek dan menyembunyikannya di bawah bantal. Dia tidak mengambil inisiatif untuk pergi ke bilik Hidayah. Sebaliknya, dia menunggu. Hidayah tu, dia datang sendiri, kata Azman dengan suara bergetar. Dia datang bawa mangkuk, ketuk pintu kata rumah dah habis gula, nak pinjam sikit. Saya rasa macam Tuhan tolong saya. Dia mempelawa Cik Hidayah masuk. Cik Hidayah, dengan kepercayaan seorang jiran, masuk tanpa ragu-ragu dan menuju ke dapur untuk mengambil gula. Masa dia baru pusing belakang, Azman memejamkan mata, menceritakan semula. Masa dia tengah tunduk ambil gula, saya ambil alu besi itu. Saya pukul sekuat hati di belakang tengkuk dia. Cik Hidayah hanya sempat mengerang sekali sebelum rebah ke lantai dapur, tidak sedarkan diri. Saya panik, Azman mengaku. Saya takut dia sedar balik. Saya tak tahu nak buat apa. Saya guna tangan. Saya cekik leher dia. Saya cekik kuat-kuat sampai dia tak bergerak lagi. Dia telah membunuh Cik Hidayah. Selepas memastikan mangsa telah mati, dia menjadi tenang dengan cara yang menakutkan. Dia mula menggeledah tubuh Cik Hidayah tetapi tidak menemui wang. Dia tahu wang itu pasti berada di dalam bilik Hidayah. Dia mengambil kunci bilik nombor 7 dari tubuh mangsa, pergi ke sebelah dan membuka pintu bilik Hidayah. Dia menggeledah beg tangan, almari pakaian dan akhirnya menemui sejumlah wang Rm10.000 seperti yang didengarinya disembunyikan di bawah timbunan pakaian. Dia segera mengambil wang itu dan kembali ke bilik nombor 6. Kini, dia berhadapan dengan masalah terbesar, mayat. Dia tidak boleh membuangnya keluar. Lorong itu ada CCTV, seluruh kawasan akan nampak. Dia memandang sekeliling bilik sewanya yang sempit dan matanya terhenti pada peti sejuk beku. Peti sejuk tu saya beli ansuran untuk simpan makanan, dia mengaku. Saya dapat ide. Saya akan sembunyikan dia dalam tu. Tak akan ada orang jumpa. Cuma perlukan masa beberapa hari, nanti tengah malam saya akan cari cara buang. Dia telah menyeret mayat Cik Hidayah, melipat tubuh mangsa, mengikat tangannya, dan menyumbatnya ke dalam peti sejuk beku. Kemudian, dia menyusun daging dan ikan di atasnya sebagai penyamaran. Tetapi jenayah Azman tidak berhenti di situ. Apabila dia kembali ke bilik Hidayah untuk menghapuskan jejak, dia melihat telefon bimbit mangsa. Dan satu rancangan penyembunyian yang lebih licik dan canggih muncul. Saya pikir, dia mengaku, kalau saya sembunyikan mayat, tapi semua orang tahu dia hilang, mereka akan lapor polis terus. Saya kena buat semua orang percaya dia masih hidup. Saya kena buat mereka percaya dia dah lari jauh. Dia mengambil telefon Cik Hidayah. Dia kembali ke biliknya, mengunci pintu rapat-rapat dan memulakan lakonannya. Selama 3 hari, dari 8 hingga 10 hari bulan, Azman hidup bersama mayat beku di dalam peti sejuknya. Dia menggunakan Rp10.000 yang dirompaknya untuk membayar hutang judi dan memesan makanan ke biliknya. Dan dia menggunakan telefon Cik Hidayah. Dia tahu kata laluan kerana sering mengintai Hidayah. Dia masuk ke Facebook, menyalin siaran jualan lama dan menyiarkannya semula, berpura-pura perniagaan masih berjalan. Dia masuk ke WhatsApp, membalas mesej pelanggan dengan ringkas supaya mereka tidak syak. Apabila keluarga menelpon, dia sengaja membiarkan telefon berdering tanpa menjawab, mencipta ilusi sibuk. Pada hari kedua,
Dia mematikan telefon, berpura-pura kehabisan bateri atau berada di kawasan tiada liputan. Dan apabila rakan-rakan dan keluarga menghantar mesej WhatsApp, mereka cerita pergi ke negeri lain mengambil stok. Jangan call saya. Saya fikir saya dah berjaya, dia menangis. Hari ini bila polis datang kali pertama, saya sengaja cakap dia tak hilang, dia masih online. Saya fikir encik-encik akan percaya, tak akan siasat lagi. Saya siap pos cari dia untuk tunjukkan saya tak bersalah. Dia tidak pernah menyangka kamera keselamatan yang dianggapnya tidak berguna, itulah bukti kukuh yang membongkar keseluruhan drama sempurnanya. Ketamakan telah mengubahnya menjadi perompak, kepanikan telah mengubahnya menjadi pembunuh. Dan kelicikan telah mengubahnya menjadi seorang pelakon yang hidup di samping mangsanya sendiri selama 3 hari. Pengakuan dingin Azman, seorang jiran penganggur, telah menutup bagian siasatan kes kehilangan misteri di rumah sewa Taman Maluri. Drama WhatsApp masih dalam talian yang direka oleh pembunuh itu telah diturunkan sepenuhnya, mendedahkan satu jenayah yang berpunca dari kemalasan, kesempitan hidup, dan ketamakan yang tidak terhingga. Dengan pengakuan bersalah yang lengkap dan sistem bukti fizikal yang tidak dapat disangkal, dari imej kamera keselamatan yang merakam saat-saat terakhir mangsa, telefon Cik Hidayah yang dirampas dari bilik Azman, hingga ke mayat beku yang dikunci di dalam peti sejuk beku, pihak polis telah mempunyai asas yang cukup untuk menutup kes itu. Beberapa hari kemudian, keputusan untuk memulakan pendakwaan telah dikeluarkan. Azman, 30 tahun, secara rasmi didakwa atas 2 pertuduhan, membunuh dan merompak di bawah Seksyen 302 dan Seksyen 392 Kanun Keseksaan. Kertas pertuduhan dari Jabatan Peguam Negara, setelah selesai, menggariskan dengan jelas jenayah Azman, terutamanya menekankan faktor-faktor yang memberatkan, melakukan jenayah dengan cara yang kejam, menyembunyikan mayat dalam peti sejuk beku kerana motif yang hina, membunuh untuk merompak uang Rp10.000 dan bersifat ganas. Beberapa bulan kemudian, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membuka perbicaraan awam. Kes pembunuhan, menyembunyikan mayat dalam peti sejuk beku dan menggunakan telefon mangsa untuk berlakon telah menimbulkan kejutan besar dalam masyarakat, terutamanya di kalangan anak muda yang tinggal di rumah sewa. Sejak awal pagi, Dewan Mahkamah sudah sesak. Orang ramai datang untuk menyaksikan dengan mata sendiri pengadilan terhadap penjenayah yang berwajah polos tetapi perbuatannya amat kejam. 2 pintu sisi bilik mahkamah terbuka. Azman dalam pakaian banduan yang longgar diiringi oleh 2 pegawai polis ke kandang tertuduh. Dia bukan lagi jiran yang prihatin atau pembunuh berdarah sejuk. Selepas beberapa bulan dalam tahanan reman, berhadapan dengan kebenaran jenayahnya dan hukuman yang bakal dijatuhkan, berat badannya telah susut berpuluh kilogram. Kurus kering dan tidak terurus, dia berjalan terhuyung-hayang. Dia tidak berani mengangkat kepala, tidak berani memandang sesiapa. Matanya yang cengkung hanya menunduk ke lantai. Di barisan hadapan untuk keluarga mangsa, Encik Ismail dan Puan Aminah duduk terkedu. Mereka kelihatan 10 tahun lebih tua. Puan Aminah memeluk erat gambar potret anak perempuannya yang cantik, tetapi malang air matanya telah kering, hanya tinggal kesakitan yang membatu. Mereka telah kehilangan satu-satunya harapan keluarga. Perbicaraan bermula. Hakim mengumumkan sebab perbicaraan, seluruh dewan senyap. Bahagian yang paling menakutkan adalah apabila timbalan pendakwa raya membacakan kertas pertuduhan dengan lantang. Seluruh dewan seolah-olah menahan nafas. Setiap perbuatan Azman digambarkan semula dengan terperinci. Suara pendakwa raya bergema jelas.
hanya karena ketamakan untuk merampas wang tunai Rp10.000 milik mangsa pada malam 7 November 2023, mengambil kesempatan ketika mangsa Nurul Hidayah datang ke biliknya untuk meminjam gula, tertuduh telah menggunakan alu besi memukul kuat di tengkuk dan kemudian mencekik mangsa sehingga mati. Jeritan Puan Aminah memecah kesunyian. Pendakwa raya meneruskan, suaranya menjadi lebih tegas, penuh kemarahan. Selepas melakukan jenayah untuk melupuskan bukti, tertuduh dengan kejam menyembunyikan mayat mangsa di dalam peti sejuk beku. Untuk menyembunyikan jenayahnya dan mengelirukan pihak berkuasa, tertuduh telah merampas telepon bimbit mangsa. Selama 3 hari berikutnya, tertuduh hidup bersama mayat, pada masa yang sama menyamar sebagai mangsa, menyiarkan jualan, menghantar mesej WhatsApp, mereka cerita pergi ke negeri lain untuk mengambil stok bagi mencipta alibi. Seluruh Dewan Mahkamah menjadi gempar. Suara laungan, makian, dan tangisan. Celaka, binatang, bunuh dia bukan manusia. Hakim terpaksa mengetuk tukul berulang kali, meminta semua bertenang. Azman di kandang tertuduh hanya mampu meringkuk, menggigil seperti daun kering. Semasa sesi soal siasat, berhadapan dengan soalan-soalan hakim, Azman tiada apa lagi untuk dinafikan. Dia mengaku semua perbuatannya, suaranya perlahan tidak kedengaran, berulang kali menyebut, Saya salah tuan, waktu tu saya terdesak sangat, saya kalah judi, dikejar Along. Saya cuma nak ambil duit, tak sengaja nak bunuh. Minta mahkamah bagi saya peluang untuk hidup. Sesi hujah berlangsung sengit. Peguam bela yang dilantik untuk Azman hampir tiada sebarang hujah untuk meringankan hukuman. Dia hanya boleh cuba berpegang pada faktor-faktor mitigasi. Yang Arif, peguam bela berhujah, anak guam saya telah mengaku dengan jujur, insaf dan menyesal. Perbuatan jenayahnya berpunca dari desakan hidup karena menganggur dan hutang, menyebabkan pemikiran yang tidak direncanakan. Tertuduh juga telah menunjukkan kerjasama dengan pihak berkuasa menyiarkan berita kehilangan. Hujah pembelaan itu serta-merta ditolak dengan tegas oleh timbalan pendakwa raya. Pihak pendakwaan menolak sekeras-kerasnya hujah peguam bela, kata pendakwa raya dengan lantang. Tidak boleh dikatakan tidak dirancang. Tertuduh telah terdengar dan tahu dengan jelas mangsa mempunyai wang tunai dan merancang untuk memancing mangsa ke biliknya. Dan apa yang dikatakan kerjasama yang baik, dia menuding ke arah Azman, itu bukan penyesalan, itu adalah tindakan menyembunyikan jenayah yang amat licik dan canggih. Itu adalah satu penghinaan kepada pihak berkuasa, satu gurauan di atas penderitaan keluarga mangsa. Ketika ibu bapa mangsa menangis sehingga kering air mata, tertuduh dengan tenang hidup di sebelah mayat menggunakan telepon mangsa untuk menyiarkan jualan. Ini adalah perbuatan yang hilang sifat kemanusiaan. Perbuatan tertuduh amat kejam, membunuh untuk merompak, menghina mayat dengan menyembunyikannya di dalam peti sejuk beku, menipu keluarga mangsa. Jenayah tertuduh tidak boleh dimaafkan, tidak ada lagi ruang untuk pemulihan. Oleh itu, pihak pendakwaan memohon agar mahkamah menjatuhkan hukuman maksimum bagi kedua-dua pertuduhan. Hukuman mati bagi kesalahan membunuh dan hukuman maksimum bagi kesalahan merompak. Jumlah hukuman keseluruhan, hukuman mati. Permohonan itu mendapat persetujuan semua yang hadir. Selepas sesi hujah, Azman diberi peluang untuk bercakap buat kali terakhir. Dia menggigil, melutut, merangkak ke arah keluarga mangsa. Saya minta maaf Pakcik Makcik, saya salah. Saya mohon ampun, mohon mahkamah bagi saya peluang untuk hidup, untuk saya perbaiki diri.
Encik Ismail hanya memejamkan mata, memeluk erat gambar anaknya. Puan Aminah pula menjerit dalam kebencian, "Pulangkan anak aku, kau pulangkan hidayah pada aku." Hakim mengumumkan mahkamah akan berhenti untuk membuat pertimbangan. Seluruh dewan menunggu dengan tegang. Nasib pembunuh berdarah sejuk, si jiran baik hati, akan ditentukan. Selepas hampir 2 jam bermesyuarat, panel hakim kembali ke Dewan Mahkamah. Seluruh dewan serentak berdiri dalam kesunyian mutlak. Semua mata tertumpu kepada hakim yang akan membacakan keputusan akhir, menentukan nasib pembunuh yang telah melakonkan drama kejam di samping mangsanya sendiri. Azman dipegang oleh 2 pegawai polis untuk berdiri tegak. Dia tidak lagi mampu berdiri sendiri. Seluruh tubuhnya menggigil, mukanya kelabu dan kosong. Hakim dengan suara yang serius dan tegas mula membacakan penghakiman. Setelah meneliti secara menyeluruh dan objektif keseluruhan fail kes, bukti-bukti yang telah diperiksa di mahkamah, serta mempertimbangkan hujah-hujah pihak pendakwaan, peguam bela, dan pengakuan tertuduh, mahkamah mendapati terdapat asas yang cukup untuk mensabitkan tertuduh Azman. Atas 2 pertuduhan, membunuh dan merompak, mahkamah mendapati ini adalah kes yang bersifat amat serius. Perbuatan tertuduh amat kejam, ganas, dan tidak berperi kemanusiaan. Tertuduh hanya kerana ketamakan untuk merampas wang tunai RM10,000, telah merancang dan dengan kejam membunuh mangsa Nurul Hidayah. Hakim memandang tepat ke arah tertuduh, suaranya menjadi lebih tegas. Mahkamah menolak sepenuhnya hujah peguam bela yang mengatakan tertuduh melakukan jenayah secara spontan kerana terdesak. Bukti menunjukkan tertuduh telah menyediakan senjata, mengambil kesempatan atas kepercayaan mangsa untuk memancingnya masuk ke bilik dan menyerang dari belakang. Terutamanya, tindakan menyembunyikan jenayah oleh tertuduh adalah amat licik, canggih dan kejam. Perbuatan tertuduh, suara hakim meninggi, bukan sahaja terhenti pada membunuh dan merompak. Tertuduh telah menghina mayat mangsa dengan sehabis-habisnya apabila menyembunyikannya di dalam peti sejuk beku. Lebih serius lagi, tertuduh telah hidup bersama jenayahnya selama 3 hari, menggunakan telepon mangsa untuk menipu keluarganya, memberi mereka harapan palsu, dan mempermainkan kesedihan mereka kehilangan anak. Ini adalah perbuatan yang tidak lagi mempunyai sifat manusia, menunjukkan penghinaan terhadap undang-undang ke tahap tertinggi. Memandangkan perbuatan tertuduh amat berbahaya kepada masyarakat, menimbulkan kemarahan yang melampau di kalangan rakyat dan tidak lagi boleh dipulihkan, adalah perlu untuk mengenakan hukuman yang paling berat, menyingkirkan tertuduh secara kekal dari masyarakat sebagai pengajaran, pencegahan umum, dan untuk memberikan keadilan kepada mangsa. Atas sebab-sebab tersebut, mahkamah memutuskan 1. Menjatuhkan hukuman ke atas tertuduh, Azman, hukuman mati bagi kesalahan membunuh. 2. Menjatuhkan hukuman ke atas tertuduh, Azman, penjara 18 tahun bagi kesalahan merompak. Jumlah hukuman keseluruhan bagi kedua-dua pertuduhan, tertuduh hendaklah menjalani hukuman tertinggi, hukuman mati. Hukuman mati diumumkan. Sebaik sahaja perkataan hukuman mati disebut, Dewan Mahkamah seolah-olah pecah. Azman, seolah-olah baru sahaja ditarik tali hayat terakhirnya, menjerit dengan suara yang bukan seperti manusia. Dia rebah ke lantai. 2 pegawai polis terpaksa menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengangkatnya dan membawanya pergi. Di barisan keluarga mangsa, Puan Aminah menjerit, "Anakku!" Lalu pengsan di dalam pelukan suaminya. Encik Ismail, lelaki yang tabah itu, juga tidak dapat menahan diri lagi. Dia menutup muka dan menangis teresak-esak.
tangisan seorang bapa yang telah kehilangan segalanya. Penjenayah kejam telah menerima balasan, tetapi anak perempuannya tidak akan kembali selamanya. Perbicaraan tamat. Kes pembunuhan dan penyembunyian mayat dalam peti sejuk beku telah ditutup secara rasmi. Ini adalah sebuah tragedi yang menyakitkan. Satu pengajaran berdarah tentang kehidupan di bandar, terutamanya di kawasan rumah sewa yang tidak bernama. Ia mendedahkan realiti menakutkan tentang sikap tidak peduli dan bahaya yang datang dari jiran sebelah. Kemalasan, pengangguran, ditambah dengan hutang judi, telah mengubah Azman dari seorang jiran biasa menjadi syaitan, sanggup bertindak kejam hanya kerana ketamakan Rp10.000. Kes ini adalah satu amaran kepada anak-anak muda, terutamanya wanita yang tinggal bersendirian di tempat yang kompleks. Sikap mudah percaya dan kurang berwaspada terhadap jiran sendiri telah menyebabkan Cik Nurul Hidayah membayar harga yang terlalu mahal. Dan kelicikan si pembunuh yang menggunakan teknologi seperti WhatsApp dan Facebook untuk mereka cerita bahawa mangsa masih hidup telah menunjukkan satu kaedah penyembunyian jenayah yang baru, lebih canggih dan menakutkan. Jenayah Azman telah dihukum. Tetapi penderitaan Encik Ismail dan Puan Aminah yang telah kehilangan anak perempuan tunggal mereka tidak akan pernah pudar. Dan kekengerian tentang seorang jiran baik hati yang menyiarkan berita mencari orang hilang sambil hidup bersama mayat beku orang itu sendiri akan kekal menjadi mimpi ngeri. Satu peringatan yang mengerikan tentang ketamakan dan kekejaman manusia. Hai semua, korang dari mana tu? Cuba komen sikit. Apa pendapat korang tentang cerita kali ini? Saya doakan semoga korang semua sentiasa sehat, selamat sejahtera dan berada di bawah lindungan Tuhan. Kalau ada sesiapa antara korang yang ada cerita menarik juga, jangan segan-segan untuk kongsi di ruangan komen ya, boleh kita baca sama-sama.